Sekejap aku rasa sama. Dan salam sejahtera kepada pensyarah kami iaitu Puan Nur Azlin binti Bidin dan rakan-rakan yang dihormati. Hari ini kami akan membentangkan tajuk kami iaitu kesedaran dan cara menangani kesihatan mental dalam kalangan pelajar di Malaysia semasa wabak pandemik COVID-19. Saya Tengku Amirul Syam dan rakan saya yang lain Afifah, Fazli, Iman, Ashraf dan akhir sekali Ashley. Okay, next. Okay, seperti yang kita tahu, wabak pandemik COVID-19 sudah melanda di negara ini. Dan kerajaan memandang perkara tersebut secara serius kerana menjejaskan sektor ekonomi dan sosial dalam kalangan rakyat khususnya. Dalam pada itu, kesan yang dibawa oleh kerajaan dengan menutup semua premis-premis dan syarikat-syarikat besar kecuali premis yang menjual barang keperluan dan servis utiliti bagi memastikan rakyat duduk di rumah. Bagi mengurangkan kes jangkitan daripada naik secara mendadak. Kesan tersebut memberi impak dari segi mentaliti manusia yang membawa kepada perkara negatif dan perlunya untuk menangani masalah tersebut dengan mengambil langkah seperti meluangkan masa dengan perkara yang berfaedah dan bermanfaat. Akhbar Berita Harian pada 10 Oktober 2020 yang dijalankan mendapati 424,000 kanak-kanak mengalami masalah kesihatan mental dan separuh daripada masalah gangguan mental mula dikesan pada usia 14 tahun dan 3/4 daripada pertengahan usia 20-an. Datuk Dr. Nur Hisham Allah, Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia berkata, berdasarkan 8,380 panggilan telefon yang diterima pihaknya setakat 19 hari bulan Mei 2020, 46.8% berdepan selain tekanan perasaan. Beliau berkata, mereka juga berasa bimbang dan marah disebabkan pelbagai faktor sosial. Dan akhir sekali, masalah mental di kalangan masyarakat itu dibunuh dengan segera kerana membawa kepada mencederakan diri dan orang lain. Masyarakat perlu mendapatkan nasihat pakar yang telah disediakan oleh kerajaan dengan menghubungi talian psikiatri atau sekitar di kawasan tempat tinggal yang berdekatan. Okey, untuk penyataan masalah, nama saya Nur Fazlin akan membincangkan tentang penyataan masalah. So, pada masa dunia dikejutkan dengan wabak COVID-19 yang merebak, secara tidak langsung mempengaruhi masalah pengangguran, ekonomi dan pendapatan keluarga. Namun, secara tidak langsung memberi kesihatan mental pelajar selepas COVID-19 juga memberi kesan negatif. Sekiranya kesihatan mental seseorang tidak dikendalikan dengan betul, ia boleh menyebabkan tingkah laku negatif seperti menyakiti diri sendiri, menyakiti orang sekeliling dan lain-lain. Dan itu juga ia akan mengganggu perhatian terhadap pembelajaran. Okey, untuk aktiviti kali ini, 6 orang ahli kumpulan daripada pelajar tahun 4 BEE dan peserta iaitu pelajar dari Fakulti Universiti Teknikal Malaysia Melaka, di mana 6 orang ahli kumpulan tersebut akan menyediakan medium yang sesuai untuk menghebahkan kepada pelajar tentang kepentingan kesihatan mental. Okay. Mengapa ia berlaku? Ia kerana ingin pelajar sedar akan masalah kesihatan mental yang kerap kali terjadi di kalangan pelajar, di kalangan remaja, terutamanya pelajar. Tanpa disedari, tekanan, kerisauan, serangan panik dan kemurungan berkemungkinan besar boleh dihadapi oleh individu yang mungkin berjauhan dengan keluarga. Okay, aktiviti ini akan dilaksanakan dan juga dihebohkan di dalam media sosial seperti Facebook dan Instagram. Hal ini demikian kerana dua aplikasi tersebut mempunyai pengguna yang ramai dan hampir kesemua remaja dan pelajar masa kini menggunakan aplikasi tersebut. Oleh itu, objektif aktiviti ini dapat dicapai dan pencerahan tentang kesedaran masalah kesihatan mental juga dapat disampaikan kepada pelajar-pelajar yang mempunyai masalah tersebut ataupun tidak. Okey. Bagi mengatasi masalah ini,
pelajar-pelajar ini perlu sentiasa didedahkan dengan kempen kesedaran tentang masalah kesihatan mental yang terdapat banyak terjadi di kalangan remaja. Dengan ini, kumpulan kami mencadangkan program ini dapat terus dilaksanakan di tempat lain yang juga merangkumi pelbagai institusi pengajian di Malaysia. Okey, seterusnya. Okey, saya Afifah akan membincangkan tentang cadangan idea inovasi sosial. Okey, yang pertama adalah penglibatan. Okey, cadangan idea inovasi sosial iaitu kesedaran dan cara menangani kesihatan mental dalam kalangan pelajar di Malaysia semasa wabak pandemik COVID-19 ini melibatkan pelajar Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Okey, antara aktiviti yang dijalankan dengan pelibatan pelajar ini adalah mengadakan sesi kaunseling bersama pakar kaunseling, penganjuran aktiviti pendakian Bukit Beruang, pertandingan melukis banner dengan kata-kata semangat, serta permainan atas talian santai sosial media dan akhir sekali mengadakan ceramah berunsur santapan rohani dan agama. Okey, ini adalah penglibatan pelajar-pelajar UTM. Okey, seterusnya adalah organisasi. Okey, organisasi ini dikendalikan, program ini dikendalikan oleh 6 orang pelajar ataupun 6 orang ahli utama yang menyediakan aktiviti kesedaran dan cara menangani kesihatan mental dalam kalangan pelajar kepada pelajar Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Okey, kami juga telah mengadakan perbincangan bersama unit kaunseling pelajar UTM bagi menjalankan aktiviti sesi kaunseling bersama pelajar yang akan terlibat. Okey, organisasi ini juga melalui program ini juga dapat menunjukkan bahawa pihak Universiti UTM juga turut mengambil serius terhadap masalah kesihatan mental dalam kalangan pelajar dan sekaligus dapat mengurangkan masalah ini. Okey, seterusnya adalah kelestarian. Okey, kelestarian bermaksud organisasi ini dapat membantu komuniti ataupun pelajar secara berterusan dengan adanya keunikan dalam pemilihan aktiviti. Okey, pemilihan aktiviti dalam melaksanakan kesedaran dan cara menangani kesihatan mental dalam kalangan pelajar tersebut memberi keunikan sekaligus menarik minat pelajar untuk turut serta dalam mengikuti program ini. Seterusnya juga dengan penggunaan kos yang rendah dan ringkas, ia memudahkan lagi penyediaan dan pelaksanaan program ini pada masa akan datang. Okey, sokongan dari pihak universiti. Okey, pihak universiti iaitu Universiti Teknikal Malaysia Melaka telah bekerjasama dengan pihak kami bagi menjayakan aktiviti atau program ini. Program kesedaran dan cara menangani masalah kesihatan mental dalam kalangan pelajar ini dikendalikan juga bagi meningkatkan dan menambahkan ilmu pengetahuan mengenai kesihatan mental yang berleluasa ini. Okey. Seterusnya kreativiti dan inovasi. Next. So, saya HT dan saya ingin membentangkan tentang cadangan idea inovasi sosial yang telah kami bincangkan. Antara satu cadangan adalah dengan mengadakan sesi kaunseling bersama pakar kaunseling, dan justru dia juga boleh mengaitkan sekali dengan mengadakan ceramah berunsur santapan rohani dan keagamaan, di mana pelajar-pelajar yang terlibat adalah kepada pelajar yang mendaftar awal, kepada sesiapa yang pelajar yang terlibat adalah pelajar yang mendaftar awal, dan seterusnya penganjuran aktiviti mendaki Bukit Beruang. Seterusnya juga pertandingan melukis banner dengan kata semangat serta permainan atas talian sosial media dilakukan. Ini dilakukan sebab pertama sekali ia boleh digunakan untuk memberi kesedaran kepada pelajar-pelajar yang terlibat terhadap wabak COVID-19 ini. Dan salah satu juga kenapa
cadangan ini dilakukan adalah sebab ianya mudah dan tidak memerlukan kos yang banyak untuk melakukan aktiviti ini, serta ia juga senang untuk mencari mereka yang ingin memberi sokongan terhadap aktiviti ini. Seterusnya, saya akan berikan kepada classmate saya untuk bentang yang seterusnya. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Syarif Ain. Seterusnya saya akan pergi kepada perbincangan. So hari ini saya akan bincangkan impak atau kesan kepada pelaksanaan program inovasi ini. Jadi impak dekat saya ini bergantung kepada aktiviti yang kita laksanakan seperti disebutkan oleh Ashley sebelumnya, ada 5 aktiviti. Dan pertamanya berkaitan dengan kaunseling, di mana kita akan kaunseling antara pelajar dan juga pakar kaunseling UTM. Dengan adanya aktiviti ini sedikit sebanyak dapat membimbing pelajar untuk mengenal pasti masalah mereka dan juga mengenal pasti kekeliruan yang mereka hadapi sekarang, dan juga masalah yang mereka hadapi sewaktu pandemik COVID-19 ni. Dan juga aktiviti ini dilakukan secara bersemuka dan hasilnya pelajar ini akan jadi lebih cilik akal dalam mencari alternatif penyelesaian masalah, di samping mereka ni dapat membuat keputusan secara bijak dan juga rasional. Okay, selain itu juga kita ada adakan aktiviti berkaitan dengan pendakian gunung, di mana ada satu artikel menegaskan bahawa alam sekitar ini merupakan terapi terhadap masalah kesihatan mental. Okey, di mana aktiviti ini dapat memberi terapi kepada pelajar kepada alam sekitar di samping mereka melakukan aktiviti riadah. Okay, ketiganya, kita ada mengadakan aktiviti permainan atas talian di media sosial secara santai. Okay, kita tahu sekarang ni kita perlu praktikkan perjalanan sosial antara satu sama lain. Jadi program ini ataupun aktiviti ini sedikit sebanyak dapat memberikan peningkatan sosial kepada kalangan pelajar. Di samping itu juga kita tahu bahawa pelajar sering berada dalam bilik dan mereka kurang berinteraksi dan kurang berkomunikasi antara satu sama lain. Hal ini menyebabkan mereka akan melemahkan mereka punya keyakinan diri mereka, dan juga tahap komunikasi mereka juga akan turut lemah. Jadi dengan adanya program ni dapat membantu meningkatkan kemahiran komunikasi antara pelajar dan juga keyakinan diri mereka, sebab semasa pelaksanaan program ini mereka perlu berkomunikasi antara satu sama lain semasa mereka bermain permainan antar talian. Okay, seterusnya kita juga ada mengadakan kita ada mengadakan program membina kata-kata semangat, di mana kata-kata semangat ini boleh memberikan semangat kepada pelajar untuk terus belajar dalam keadaan situasi sekarang. Dan juga setiap pelajar ini setiap pelajar mempunyai kata-kata semangat mereka sendiri, dan sedikit sebanyak perkongsian antara kata-kata semangat yang kita kumpul tu dapat memberikan impak kepada orang-orang sekeliling ataupun pelajar sekeliling. Seterusnya kita ada mengadakan ceramah yang berunsurkan rohani dan juga keagamaan. Tujuannya adalah untuk menyucikan hati pelajar UTM, terutamanya pelajar Islam lah ceramah ni kan. Jadi seperti kita tahu waktu sekarang ni pelajar ni akan mudah terdedah kepada tekanan dan juga emosi mereka akan terganggu disebab mereka tak dapat nak melakukan aktiviti harian mereka. Jadi aktiviti ini dapat menenangkan hati mereka, sikit sebanyak dapat membimbing mereka untuk menjadi istiqomah dalam melakukan kewajipan mereka sebagai seorang pelajar. Okey, itu saja. Terima kasih. Okey, bagi penutup, nama saya Imaida Mira. Jadi sebagai ringkasnya, bagi semua benda yang telah kami laksanakan dan jalankan, kami telah tubuhkan satu organisasi dan plan, dan kami telah ke-6 ahli telah bersetuju, dan secara adil kita bahagikan tugasan
dan kita mulakan hebahan dengan sosial media dan kita buatkan aktiviti kami itu dalam pelbagai kaedah seperti kerohanian, mentaliti, alam kehijauan, secara online talian, dan itu adalah mainly, dan kita telah buat pertandingan untuk tarik perhatian orang lain untuk join kita punya social media dan semua untuk hebahkan kepada orang lain. Dan pada akhir ni kami berjaya mencapai maklumat hasil yang elok untuk model logik inovasi ni, dan kami dapat membantu mengisi masa terluang dan membantu peserta untuk bertambah positif semasa perintah kawalan pergerakan. Dan aktiviti program ni peserta telah menambahkan ilmu pengetahuan cara untuk mengatasi masalah yang bakal dihadapi seperti dalam untuk kemurungan nanti yang mungkin akan datang dalam masa hadapan. Dan sepanjang menjalankan program tersebut, program telah berjaya dan berjaya juga. So, hasil dapatan kami adalah kami tak dapat lalui banyak halangan kerana kami buat secara talian dan tidak memakaikan pelbagai sangat kewangan dan sebagainya. And kita tidak melanggar sebarang undang-undang negara untuk mengenai pandemik. Dan seterusnya saya akan cakap pasal rujukan. Okey, kami ada 3 rujukan yang telah untuk menjalankan ini. Kita telah ambil rujukan daripada bernama yang bertajuk hampir setengah juta rakyat Malaysia alami simptom depresi pada 10 Oktober 2020. Nombor 2 adalah dikarangkan oleh Haliza Abdul Rahman 2019, di mana tajuk judulnya adalah Alam Sekitar sebagai Terapi Alternatif Kesihatan, berjurnal Psikologi dan Kesihatan Sosial dalam muka surat 39 hingga ke 46. Nombor 3 adalah Mat Rezeki R dan Parzi M yang dikarang pada 19 Mei 2020 mengenai COVID-19, masalah emosi, isu utama kesihatan mental rakyat. Jadi seterusnya adalah lampiran. Okey, so jadi lampiran pertama adalah poster hebahan unit kaunseling pelajar UTM, di mana waktu pandemik berlangsung, unit kaunseling UTM telah mengambil tindakan dan kami telah turut serta dalam aktiviti mereka, dan inilah antara salah satunya poster yang telah mereka dan kami sebar. Dan kami juga telah membuat aktiviti banner-banner kata semangat, seperti di mana kami menyeru peserta kami untuk membuat poster untuk sebarkan mengenai mentality awareness semua. Dan ada juga sambutan pada Hari Kesihatan Mental Sedunia pada 10 Oktober. And pada yang ketiga, lampiran ketiga adalah lokasi pendakian Bukit Beruang, di mana kami mengambil peserta yang berminat untuk mendaki bersama di Bukit Beruang. Dan yang terakhir sekali, yang keempat adalah permainan atas talian sosial media, di mana kami telah berkumpul peserta kami untuk bersosial secara online, untuk mereka berselesa untuk bergaul dalam online dan mempunyai hiburan untuk menghilangkan stres dan kemurungan. Dan antaranya permainan adalah Among Us, Plato, seperti game online seperti PUBG dan CODM. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih. Kesimpulannya, sekejap, korang mute lah aku. Tak rekod. Masih ada ni Stop recording.
Kau tak stop.